kita boleh baca hak hari tu berkait dengan apa ni berkait dengan cara yang kedua mu'aradah. Rasanya duduk situ lah gitu. Jadi dalam mu'aradah ni lebih kurangnya dalam mu'aradah ni lebih kurangnya ada dia royak beberapa cara lah. Ada beberapa cara untuk apa dia? Untuk digunakan dia tu lah. Satunya apa dia ni? Dia sebut mana ni? Mu'aradah ialah Sa'il membatalkan apa yang didakwa, mengemukakan dalil, lepas tu mensabitkan bahawasanya nakid dia terbukti. Ataupun mensabitkan musawi lin nakid, ataupun mensabitkan yang lebih khusus daripada nakid dia. Gitulah. Lebih kurang je tulisnya. Gitu. Maknanya nakid dia ataupun musawi lin nakid ataupun akhassu min nakidihi. Tujunya kepada apa dia? Tujunya kepada benda-benda dia tu lah. Benda-benda dia. Jadi zahirnya mensabitkan nakid kepada mudda'a, memestikan terbatalnya juga mudda'a itulah. Jadi bila sabit salah satu daripada dua yang nakid, maka ternafi yang satu lagi. Hak tu ialah yang termasuk dalam perkara badihi ataupun kita panggil istidlal mubasir yang kita boleh tahu selalu. Okay. Mensabitkan musawi lin nakid sama dengan nakid. Mensabitkan akhassu sama dengan apa dia? Nakid tu juga. Akhassu minan nakid sama dengan mensabitkan nakid juga. Lepas tu apa dia ni? Dengan salah satu daripada tiga cara ni berlakunya mu'aradah. Dan juga boleh terbatal lah. Boleh terbatal. Dakwa tu yang tak sendik hak asal dia tu. Macam contohnya sini, hazal kaunu qadimun. Ni hazal kaunu supaya ada hari tu tulis dalam hak lain tu. Tulis dalam komputer lain. Hak ni tak. Sini bukan hadis. Sini sebenarnya ghairu qadimin. Gitulah sepatutnya. Hazal kaunu qadim. Ni hazal kaunu ghairu qadim. Gitulah baru dia panggil nakid dia. Barulah nakid dia. Kalau hadis tu musawi lin nakid. Gitu. Supaya ada kita belajar minggu lepas tu. Lepas tu yang kedua, aksarun nas syakiruna li rabbihim. Syakirun bersyukur. Aksarun nas usatun li rabbihim. Ni baru musawi lin nakid. Ataupun asal ni boleh juga hadis. Hazal kaunu qadim dengan hazal kaunu hadis. Ni musawi lin nakid. Nakid dia ghairu qadim. Kalau syakiruna li rabbihim, apa dia? Nakid dia laisa bisyakirina li rabbihim. Gitulah. Tambah laisa, tambah la, tambah nafi. Gitu. Ni musawi lin nakid. Lepas tu seterusnya ialah apa dia? Yang lebih khusus daripada nakid. Yang lebih khusus daripada nakid. Contohnya dia kata ni laisa bihayawan. Kita berkata insan. Okay. Laisa bihayawan, nakid dia ialah hayawan.
Gitu. Ni nakid kepada laisa bihayawan. Insan dia lebih khusus lagi daripada haiwan. Sebabnya haiwan tu dia terbahagi kepada insan, kepada faros, kepada fa'run, kepada asad dan lain-lain lagi. Jadi mensabitkan yang lebih khusus memestikan tersabitnya yang lebih umum, iaitu haiwan. Yang mana haiwan itu lawan kepada laisa bihaiwan, bukan haiwan. Gitu. Lepas tu dia kata bahagia mu'aradah dari sudut lain pula, iaitu mu'aradah fil dalil dengan mu'aradah fil illat. Nama dia tu bunyi macamnya benda lain-lain lah. Bunyi macamnya benda lain-lain. Dan dia istilah sebenarnya. Kalau nak tengok perbincangan dia ada lepas pada tu, iaitu mu'aradah fil dalil ini mu'aradah yang sa'il tuju kepada asli dakwah yang dia kemukakan dalil. Gitu. Yang dia telah kemukakan dalil. Macam contoh saat ni lah. Contoh saat ni. Jadi mu'aradah fid dalil tu maknanya hak lagu ni. Hak lagu ni. Hak ni syakiruna li rabbihim, hak ni usatun li rabbihim. Gitu. Ayat dia tu bertentangan sini selalu. Hak ni mana ada saat ni? Hak ni hazal waqif 'alal jabal laisa bihayawan. Hak ni hazal waqif 'alal jabal insan. Dia lawan dengan hak ni selalu. Hak mula-mula ni dia panggil asli dakwah. Asli dakwah tu maknanya dakwaan asal dia lah. Dakwaan asal. Kemudian hak lepas pada tu li'annahu tu dia panggil dalil dia. Dalil dia. Okey. Hak ni ialah asli dakwah. Li'annahu law kana haiwanan la taharraka wa kullu ma kana wa kullu ma la yataharraku fa huwa laysa bihaiwan. Hak ni adalah dalil dia. Dalil dia dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk qadiyah syartiyah. Gitulah. Dan juga apa ni? Qadiyah syartiyah lain. Okey. Hak atas ni pun lagu tu juga. Ni asli dakwah. Ni asli dakwah juga. Asli dakwah lawan dengan asli dakwah. Dakwah hak ni nakid dia. Gitu. Li'annahu mutaghayyirun. Dan juga gapo dia tu dalil. Lepas tu dia pun kata lagi, ni asli dakwah tuju kepada hak tu lah. Tuju kepada tu. Hak laginya mu'aradah fil illah. Mu'aradah fil illah tu maknanya tuju kepada salah satu daripada mukaddimah dalil dakwah asli. Gitu. Mukaddimah dalil dia. Tuju kepada mukaddimah dalil dia. Contohnya ialah kalau kita ambil saat ni, yang duduk atas bukit ni bukan manusia. Ni asli dakwah. Kerana kalau yang duduk atas bukit ni bukan haiwan. Okey, bukan haiwan. Kerana kalau ia haiwan, tentu ia bergerak. Setiap yang tidak bergerak, maka ia bukan haiwan. Okey. Contohnya kita nak nafikan bahagian ni. Setiap yang tidak bergerak, maka bukan haiwan. Gitu. Kita pun kata, apa ni? Kita mari lain lah. Kita kata haiwan itu ada keadaannya yang bergerak dan tidak bergerak. Itu. Contohnya ialah haiwan yang hidup dan juga haiwan yang mati. Jadi setiap dia kata setiap yang tidak bergerak maka bukan haiwan adalah salah. Yang betulnya
hanya sebahagian yang tidak bergerak itu adalah haiwan. Gitu. Sebabnya boleh jadi dia haiwan juga, cuma dia telah mati contohnya. Jadi dia tidak bergerak. Dia pun kata pula, dia kata jadi sebab itulah saya kata dia sudah bukan menjadi haiwan. Dia sudah jadi tanah. Dia sudah jadi satu bahagian daripada tanah. Dia mati dah tu. Gitu. Jadi tidak haiwan juga. Dia pun marilah definisi binatang haiwan ni dia kena mutaharrik bil iradah contohnya. Jadi kita pun tak tahu nak kata apa. Gitulah lebih kurangnya. Jadi kalau kita nak tukar poin lain, contohnya ni asli dakwah, kita pun nak bantah ni. Kalau ia haiwan, tentu ia bergerak. Kita pun kata kalau haiwan itu tidak semestinya ia bergerak. Boleh jadi ia tidur. Jadi dia tidak kelihatan bergerak. Itu contohnya. Jadi dia tidak kelihatan bergerak. Jadi hak ni bolehlah kita nak bantah poin bergeraknya saat ni tu. Maknanya dia kata kalau sesuatu itu haiwan, ia mesti bergerak. Dia gunakan talazum. Maknanya dia gunakan kemestian. Kalau matahari naik, maka siang hari ada. Kalau benda itu haiwan, maka dia mesti bergerak. Jadi kita nak kata, kita nak menafikan talazum sana. Kita kata, kalau dia haiwan, tidak mesti ia bergerak. Boleh jadi ia bergerak, boleh jadi ia tidak bergerak. Gitulah lebih kurangnya. Lepas tu, kalau kita nak bantah poin dalil ni lah. Kita nak bantah poin dalil ni. Contoh dia mari sininya. Dia mari gini. Jadi nampak belik-belik ni. Jadi serabut pula. Kerana ni. Dengan syarat mu'alli tu ada dalil dia lah. Kalau tak ada dalil tak boleh pula. Sebab dia nak bantah dalil. Gitu. Contoh dia. Hazal kaunu hadisun. Okay. Lepas tu. Hak ni pun kata. Li'annahu mutaghayyirun. Li'annahu mutaghayyirun. Lepas tu. Kullu mutaghayyir hadisun. Dia buat mari ayat dia lah. Kerana alam ini mutaghayyir. Setiap yang mutaghayyir maka dia hadis baru. Dia pun mari pula. Li'annahu la yakhlu anil akwanil arba'ati. Kerana dia ada 4 keadaan ni. Setiap yang ada lagu ni maknanya dia mutaghayyir. Gitu. Maknanya dia mutaghayyir. Kita pun kata hazal kaunu laisa bimutaghayyirin fi madatihi pula. Kerana apa dia? Tidak binasa. Apa-apa pun tidak ada apa-apa pun. Yang ada hanyalah perubahan sahaja. Setiap yang hanya ada perubahan bermakna dia tu adalah qadim. Okey. Qadim tu maknanya laisa bimutaghayyir itulah. Laisa bimutaghayyir. Okey, gitulah lebih kurangnya. Ataupun hak lain-lain lagi. Dia pun kata mu'aradah secara qalab. Mu'aradah secara qalab ni dari sudut lain lah ni. Bukan dari sudut tuju kepada mukaddimah dalil ke, tuju kepada asli dakwah ke, bukan itulah. Bukan tu. Supaya hak tu mu'aradah fi dalil tu maknanya natijah daripada dalil A bercanggah dengan natijah daripada dalil B. Ataupun kita kata A dakwa lagu lain, B dakwa lagu lain. A ada dalilnya, B ada dalilnya. Gitulah. Waktu hak kebanyakannya lah. Tu hak kebanyakannya. Hak mu'aradah fil illah pun kebanyakannya juga. Gitu. Mu'aradah fil illah ni macam gini. Gambar dia saat ni natijah B
Natijah dalil B bercanggah dengan dalil A. Gitulah. Lebih kurangnya dia kata apa ni? Dia kata A dakwa lagu ni. Dia ada dalil dia. B mendakwa perkara yang bercanggah dengan dalil yang digunakan oleh A untuk menghasilkan A sana tu. Jadi B pun mari dalil dia pula. Gitulah. Kalau nak sambung lagi, dia buat mari C pula. C letak sini. C menghasilkan dalil yang menghasilkan dakwa A yang bercanggah dengan B contohnya. C pula ada dalil dia. Hak ni pula sambung lagi D. D apa dia? D bentar. Petik gini. D dia pula ada dalilnya yang tersendiri, tapi D pula tuju kepada isi yang ada dalam dalil C yang diguna tu. Gitu. Sampailah seterusnya. E pula. E ada dalil untuk membuktikan bahawasanya dalil yang digunakan untuk mendakwa D tu salah contohnya. Gitulah. Jadi dia boleh berterusan lah. Contohnya F lagi. F adalah dakwaan F. Ia mempunyai dalilnya yang tersendiri. Dalilnya menafikan dalil yang dakwaan F ini menafikan dalil E yang digunakan untuk menghasilkan dakwaan E. Betul. Lepas tu saya mengata lepas F ada pula G selagi. G ni dia apa dia ni, satu dakwaan lain yang tidak menafikan isi kandungan dalam F tu, tapi berlawanan dengan dakwaan F tu sendiri. Gitu. Dan dia ada dalilnya pula. Jadi sampailah ke peringkat okey, tak ada dalil sampai sekat ni je. Jadi sampai sekat ni maka hak ni betul. Jadi hak ni salah, bermakna hak ni salah. Hak ni salah bermakna hak ni jadi betul. Bermakna apa dia? Bila hak ni betul, hak ni jadi salah. Dan bila hak ni jadi salah, maka hak ni jadi betul. Dan bila hak ni betul, maka hak ni jadi salah. Bila hak ni salah, bermakna tidak ada bantahan saat ni itulah. Tidak ada bantahan baru saat ni, bermakna A tu betul. Gitulah pula jadinya. Jadi berjala-jala lah. Berjala-jala. Okey. Gitu je ayatnya bendanya. Dia boleh gitulah. Boleh dengan dua cara saat ni tu boleh tengok dia nak pergi sampai mana. Okey. Ni dakwa A, ni dalil. Dakwa A ni apa saat ni lah. Dakwa A contohnya. Ni dakwa A B. Dakwa A B ni dia nak ada dalil dia juga. Dia bercanggah dengan dakwa A. Okey. Lepas tu ni ada dakwa SC pula. Dakwa SC ni bercanggah dengan hak B ni pula. Okey. Lepas tu ada dakwa D pula. Dakwa D bercanggah dengan hak C pula. Ni maknanya semua ini dalam bentuk mu'aradah fi dalil belaka. Gitu. Kalau contohnya kita tukar. Dakwa B tidak bercanggah dengan A, tapi bercanggah dengan dalil yang digunakan oleh tuai punya A ni untuk menghasilkan A itulah. Lepas tu ada dakwa SC pula. Dakwa SC bercanggah dengan dakwa SC tu, dia ada dalil dia. Dakwa A itu bercanggah dengan
dalil yang digunakan untuk menghasilkan B untuk menafikan A. Okey. Lepas tu C tu ada D pula, ada dakwa D pula yang ada dalilnya untuk menafikan dalil yang digunakan oleh C, dalil yang digunakan oleh seseorang lah. Kita kata ni siapa dia, ni Zaid lah, kita ambil ni Zaid, ni Ammar. Okey, ni Zaid pula, ni Ammar pula. Okey, jadi Zaid ada dakwa A, ada dalil dia. Ammar dia ada dakwa B yang menafikan dalil yang digunakan Zaid untuk menghasilkan dakwa A dia tu. Dan Ammar ada dalil dia. Zaid pula ada dakwa A lain untuk membalas dakwa A yang digunakan Ammar B saat ni tu. Zaid ada dalil juga. Jadi Zaid guna dalil saat ni untuk menghasilkan dakwa C untuk membantah dalil yang digunakan oleh Ammar untuk menghasilkan yang kita panggil dakwa B untuk dia menafikan dakwa A hak Zaid saat ni tu juga. Lepas tu bila lagu tu Ammar punya dia ada pula dakwa lain yang digunakannya untuk menafikan apa yang digunakan oleh Zaid dengan dakwa C dia untuk menafikan B, untuk menafikan A, gitu. Lepas tu kita sambung lagi. Ada E pula. Ni siapa dia pula? Zaid pula. Dia ada dalil, tukarlah sikit. Tukar sikit. Hak ni dalil, bukan dalil. Dia ada dakwa A yang ada dalil dakwa A dia tu bercanggah dengan dakwa A yang disebutkan oleh Ammar dengan dakwa A D dia tu. Gitu. Jadi hak tu dia apa dia? Hak ni bentuk tu lah. Ni bentuk mu'aradah fil dalil. Hak ni belaka mu'aradah fil illat. Okey. Nampak kau tak tu? Beza mu'aradah fil dalil dengan mu'aradah fil illat. Boleh faham ke? Okey. Jadi seterusnya ialah maknanya perbincangan tu sampai ke peringkat dia tak ada bukti untuk menafikan ni, ataupun bukti yang dinyatakannya, contohnya dakwaannya E. Dia ada dakwa A tapi dia tak ada dalil. Okey. Jadi bila dia tidak ada dalil, maka tidak terpakai. Okey, gitulah lebih kurangnya. Jadi habis itu. Ataupun dalil yang digunanya tak kena, dibantahlah ke mana-mana tempat lain ataupun cara-cara lain lagi. Cara nakdi ke kita tak belajar lagi, tak ulang lagi. Okey, yang 3 bahagian lagi pula melihat kepada dalil itu sendiri. Dia ada sabilil qalbi bil misli bil ghairi. Okey. Mu'aradah ala sabilil qalbi maknanya mu'aradatu dalilil mu'allil bidalilihi nafsihi. Okey, menggunakan dalilnya juga. Menggunakan dalilnya sendiri. Dalilnya sendiri. Maknanya dalil kamu ini menghasilkan nakid kepada dakwa dia. Ini hujah untuk melawan kamu, bukan hujah untuk kamu. Okey. Contohnya gini kita kata. Kita buat dengan gambar aja lah. Ni dakwaan A. Ni dalil dia. Dalil dia contohlah dia tulis coklat. Okey. Kita pun guna, kita rayak dakwa B. Yang bercanggah dengan dakwa A jugalah kita kata. Dakwa A bercanggah dengan dakwa B. Dalilnya apa dia? Dalilnya coklat tu juga. Okey. Contohnya dia kata
Apa dia ni? Orang tu dia apa dia? Gapo-gapo lah. Orang tu dia jadi sakit kerana coklat. Orang ni pula orang tu jadi sihat kerana coklat. Okey. Jadi kita nak katakan gitulah lebih kurangnya. Jadi dua-duanya menghasilkan dakwah yang bercanggah A dengan B, tetapi menggunakan apa dia ni? Dalil yang sama. Menggunakan dalil yang sama. Dalilul mu'allil. Maknanya mu'aradatu dalilil mu'allil bidalilihi nafsihi. Dalilihi itu maknanya dalilnya membantah dalil mu'allil dengan menggunakan dalilnya mu'allil itu sendiri. Okey, ni nafsu dalil. Okey. Contoh dia lah. Contoh dia. Ni ada banyak lagi sebenarnya. Dia kata apa dia? Hal ni biasanya ketika pembantah tu dia boleh jadi tidak ada dalil. Boleh jadi dalil dia tu dalil yang sama yang digunakan. Jadi nak kata lagu mana tak nak kata dalil lain. Dalil itulah juga yang gunanya. Gitu. Contohnya bukanlah ni macam orang duduk sahu-sahu ke apa dia? Daun ketum contohnya, daun ketum. Okey. Daun ketum. Jadi kita pun kata daun ketum berbahaya. Dia pun kata daun ketum tidak berbahaya. Okey. Kita pun kata kerana ada bahan-bahan sekian-sekian dalam daun ketum maka ia berbahaya. Dia pun kata kerana bahan-bahan sekian yang kita sebut saat ni daun ketum tidak berbahaya. Gitulah. Contohnya. Dia mari yang bercanggah. Sebab benda dulu. Dia kata hinama yattahid dalil sa'id. Samalah dalil dia dengan dalil mu'allil. Dua-duanya sama dari segi syakal dengan darab dia. Tidak berubah pun mana-mana had dia tu. Tidak ada beza lah. Tidak ada beza. Cuma jadi orang ni faham gini, orang ni faham lagu lain. Gitu lebih kurangnya. Hak ni contohnya ialah apa dia? Dia kata melihat Allah Ta'ala ni asli dakwah. Dia tulis di sini. Asli dakwah. Melihat Allah Ta'ala tidak boleh. Dalilnya la tudrikul absar. Hak ni pula bantah kata melihat Allah Ta'ala boleh. Ni asli dakwah jugalah. Ni asli dakwah hak lain. Hak B lah kita kata. Hak B. Ni hak A. Okey. Ni dalil dia. Ni hak B. Dalil dia hak tula. La tudrikul absar. Gitu. Kullu ma kana kazalik fahuwa ghairu apa ni? Falaysa bijaiz aqlan ru'yatu. Kita kullu ma kana kazalik fahuwa jaiz aqlan. Gitu. Fahuwa jaiz aqlan tu maknanya fahuwa jaizun aqlan ru'yatuhu. Tambahlah situ ayat dia. Ayat tidak lengkap. Ru'yatuhu. Okey. Lepas tu soal laginya matahari berkeliling di sekeliling bumi. Kerana dia terbit daripada sebelah timur, tergelar daripada sebelah barat. Okey. Orang ni pula kata bumi mengelilingi matahari kerana matahari terbit sebelah timur dan tergelar sebelah barat. Jadi guna hak tu lah, cuma kesimpulan itu lain. Kesimpulan itu lain. Mu'aradah bil misli ialah mu'aradah dari mu'ali kepada saat itu mumasilun didalilihi fi surati mukhalifun fil madati. Gitu. Maknanya menggunakan bentuk ayat kias yang sama tapi kepada ni tapi bendanya lain. Hazal kaunu qadim al-alam hadis li'annahu asrun lil qadim li'annahu mutaghayyir. Kullu ma huwa asrun qadim fa huwa qadim. Ni kullu ma huwa mutaghayyir fa huwa hadis. Gitu.
Jadi samanya sama ke apa dia? Sama syakal qiyas, dia kata. Sama syakal qiyas. Ataupun sama dua-duanya syarti mutasil. Gitulah. Hak ni mari dalam bentuk gini. Kita buat mari dalam bentuk gitu juga. Mu'aradah bil ghairi. Hak lain lah. Dalil mu'allil. Mukhalif dalil. Apa ni? Mu'aradatu dalilil mu'allil bidalilin mukhalifin lidalilihi lidalilil mu'allil fi surati wal madati. Pada bendanya, pada isinya juga lain. Bentuknya pun lagu lain, syakalnya lagu lain. Contohnya dia guna qiyas iktira ni, kita guna qiyas istisna'i. Contohnya dia guna apa dia ni, qadiyah hamliyah, kita guna qadiyah syartiyah contohnya. Salah satunya iktira ni, satu lagi istisna'i. Ataupun kita guna syakal yang pertama, dia guna syakal yang ketiga contohnya. Ataupun lain-lain. Jadi apa dia? Dia kata contohnya wajib basuh, wajib sapu seluruh kepala. Kerana gini-gini dia mari. Dia kata tidak wajib sapu ke seluruh kepala. Kerana gini pula. Okey. Jadi hak ni apa dia ni? Rasanya ada dah itu lebih kurangnya. Masa pun macam nampak macam habis dah. Hak ni boleh tengok dululah. Apa dia ni ada tulis itu. Wad'ul muqaddam wad'ut tali. Ni apa ni? Raf'ut tali. Gitu kan? Wajib jumpa dengan rukun lain. Hak ni kalau wajib tentu tidak ada sebaliknya, tapi ada bermakna tidak wajib. Raf'ut tali raf'ul muqaddam. Hak ni wad'ul muqaddam wad'ut tali. Gitulah. Jadi hak ni bahagian apa dia? Qiyas istisna'i. Kalau kita rasa nak ulas mula bahagian qiyas tu, bolehlah royak nanti kita ulas pula situ. Jadi setakat tu lah dulu untuk hari ni. Hak ni bahagian qiyas lah ni. Bahagian bil misli dengan bil ghairi apa dia tu, tengok qiyas. Itu. Sebab kalau hak sabilil qalbi, hak tu dia guna tular. Jadi guna tular tu maknanya tidak ada ubah sikit abuk lah. Itu mudah sikit faham. Hak ni dia kena tengok bentuk-bentuk qiyas dia baru nampak mana benda dia beza dengan kat mana. Setakat tu lah dulu. Wallahu a'lam. Kiranya dalam pembahagian yang 3 ni tak adalah yang memberikan dakwaan. Mana? Yang bahagian sabilil qalb, misal dengan bil ghairi. Menafikan dakwah ada. Sini kan ni dia kata boleh melihat Allah Ta'ala tidak boleh. Ni melihat Allah Ta'ala boleh. Dakwah dia bercanggah dengan dakwah selagi. Cuma dalil dia tu saja sama. Gitu. Hak tu ala sabilil qalbi. Hak ni alam ini bukan alam ni puas dah. Tukar lain. Tidak disyaratkan niat. Okey, hak ni disyaratkan niat. Ni bercanggah lah, bercanggah. Maknanya contoh-contoh dia mari ni adalah contoh-contoh untuk mu'aradah fil dalil, bukan mu'aradah fil illah. Gitu. Ni dakwah dia kata tidak disyaratkan niat. Hanya kata dakwah dia kena syarat niat. Okey. Dalil dia, ni dalil dia. Ni cara buat mari dalil dia lah. Cara buat mari dalil dia. Hak ni cara buat mari dalil. Jadi apa dia ni? Mana saya? Ni inilah mu'aradah
Mu'aradah fi dalil dengan mu'aradah fi illat maknanya dia tuju kepada gapo dia. Dia tuju kepada gapo dia. Macam dengan saat ni A dalil dia, B dalil dia. Jadi sama ada dia tuju kepada gapo dia ni, dakwa A tuju kepada dakwa A bermakna mu'aradah fi dalil. Kalau dakwa B ni tuju kepada dalil yang digunakan, maknanya mu'aradah fil illat. Okey. Lepas tu dalil yang digunakan tu pula dia ada 3 jenis. Satunya dalil yang sama. Satu lagi dalil yang sama syakalnya sahaja. Satu lagi dalil yang lain. Syakalnya lain, bendanya pun lain. Jadi maknanya bahagian dalil dia lah. Bahagian dalil yang digunakan. Ni atas ni mu'aradah fil dalil dengan mu'aradah fil illat ni maknanya dakwaan yang bercanggah saat ni tu bercanggah dengan gapo? Bercanggah dengan dalil ke bercanggah dengan dakwah tu. Lepas tu ni pula 3 ni maknanya dalil yang digunakan tu dalil yang sama dengan hak ni ke dalil lain. Gitulah. Kau kan soalan saat ni tu. Okey, jelas tak? Gitu. Gitulah dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz.